أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتتح هذا المجلس على بركات الله بقراءة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام السلام، وتحية أهل الجنة، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله للعالمين كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وعنئم على هذا النبي الكريم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا يا رب العالمين. أما بعد، Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita kekuatan dan juga kesihatan untuk sama-sama kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kurniaan dan kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi hamba yang sentiasa memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Hasyr, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ma fis samawati wa ma fil ardi, apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah taala ni maha perkasa dan maha bijaksana. Dalam ayat ini kalau tuan-tuan perasan, Allah taala guna kalimah ma. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa-apa yang berada di langit dan apa-apa yang berada di bumi. Yang mana tuan-tuan sekalian menunjukkan setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di bumi ini dan yang berada di langit ini, semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak faham tasbih mereka. Walakin la tafqahuna tasbihahum.
Kita tak faham tasbih bagaimana makhluk-makhluk yang lain bertasbih. Sebagaimana batu-batu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana semut, semut-semut yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia binatang yang kecil, yang mana pernah Nabi Sulaiman dan tenteranya nak pijak semut ni, nak lalulah kawasan semut. Maka Nabi Sulaiman yang memahami bahasa binatang, memahami apa yang diucapkan oleh semut itu, yang mana semut betina mengatakan, permaisuri lah, qalat namlatun ya ayyuhan namal, wahai seluruh semut-semut, larilah kamu daripada sini, kerana Sulaiman dan tentera-tenteranya datang untuk memijak kamu. Ini dia, nak lalu tuan-tuan sekalian. Nabi Sulaiman dengar, memahami bahasa semut, Masya Allah, yang mana semut ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan burung hudhud. Burung hudhud bukan sekadar bertasbih, bahkan dia tahu bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana burung hudhud ni pada satu hari, bila mana Nabi Sulaiman AS memanggil seluruh tentera-tenteranya, tengok-tengok satu tentera tak ada, makhluk iaitulah burung hudhud tak ada. Jadi nak kena hukuman ni jenis macam ni. Bila panggil tak ada, maka hudhud ni cerdik, yang mana dia bagi tahu satu alasan yang menyebabkan dia takkan dihukum. Dia bagi tahu, wahai Sulaiman, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Di sana ada satu orang manusia, satu kumpulan, yang mana mereka ni menyembah matahari. Mereka ni ya'buduna syams, menyembah matahari, tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Burung hudhud pun tahu, tuan-tuan sekalian. Nak bagi tahu kepada kita bahawasanya, wahai manusia, kalau kamu tak nak bertasbih pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahawasanya makhluk-makhluk yang ada di bumi dan yang ada di langit, semuanya makhluk-makhluk ini, walaupun dia tak berakal, tapi mereka semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab tu kita ni kena perbanyakkan tasbih, perbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang mana dengan zikrullah tadi dapat melembutkan hati kita, dapat menenangkan hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan sekalian, sebagai muqaddimah pada malam ini, belum muqaddimah lagi ni, ada 3 perkara yang perlu kita ambil berat bila mana kita masuk di dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara ni kalau kita tak buat, rugi tuan-tuan sekalian. Yang pertama iaitulah bila mana kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, datang ke masjid ni. Bukan saja masjid lah, masjid-masjid yang lain pun sama. Bila kita masuk, tuan-tuan sekalian, dalam masjid, antara benda yang jarang-jarang ataupun kebanyakan manusia lupa, iaitulah lupa untuk niat iktikaf dalam masjid. Ni kalau tanya malam ni, berapa ramai yang niat iktikaf dalam masjid? Cuba angkat tangan. Seorang aja angkat tangan, yang lain lupa tuan-tuan sekalian. Jadi niat iktikaf, nawaitu al-i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku niat iktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan niat masuk di masjid, tuan-tuan sekalian, lepas baca doa tu, tuan-tuan niat iktikaf dalam masjid ni. Kenapa? Kerana selagi mana tuan-tuan para jamaah sekalian berada dalam masjid ini, selagi itulah pahala iktikaf kita dapat sampailah kita keluar masjid. Bukan senang ni tuan-tuan sekalian. Yang mana rumah Allah je yang boleh iktikaf. Hotel boleh, hotel tak boleh iktikaf. Rumah kita tak boleh iktikaf.
yang boleh iktikaf ni dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat ini bila mana kita iktikaf, bayangkan pahala-pahala yang lain tu lain dah. Ni pahala kita iktikaf dalam masjid ni yang mana berterusan sampailah kita keluar daripada masjid ini, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kalau boleh kita kena adalah jawatan kuasa ataupun siapa di bahagian pembangunan tu, pastikan ada level-level ni. Atas tu ada, atas ni pun ada nawaitu i'tikaf besar, tuan-tuan sekalian, dah tulis tu. Kita tengok, kita niat, kita ingat ada i'tikaf dalam masjid. Ni yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, bila mana kita masuk masjid ini, antara benda yang kita boleh buat, dan jangan tinggallah benda ni, iaitulah kita semayang sunat tahiyatul masjid. Yang ni pun jarang orang buat. Kita datang awal masjid sebagai contoh, ataupun datang sempatlah sebelum daripada qomat tu, maka kita datang semayang sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kenapa, tuan-tuan sekalian? Kerana masjid ni dia ada tahiyah dia. Tahiyah ni apa? Tahiyah ni penghormatan. Sebagaimana kita pergi ke Masjidil Haram, tuan-tuan pergi ke Kaabah, masuk dalam Masjidil Haram, tahiyah dia apa? Bukan sembahyang sunat. Tahiyah Masjidil Haram ni iaitulah kita tawaf. Itu tahiyah dia, penghormatan kita bila masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Masjidil Haram kita tawaf 7 kali pusingan, tawaf sunat. Itu tahiyah dia. Kalau masjid, tuan-tuan sekalian, tahiyatul masjid lah. Kerana masjid ni besar kelebihan dia, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka kita buatlah tahiyah tadi tu, ucapan kita, tanda kita, penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, iaitulah satu benda yang sangat ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah, tuan-tuan sekalian, bila mana kita datang ke rumah Allah taala ni, tuan-tuan kena rebut di saf yang pertama. Kena dapatkan duduk di saf yang pertama. Kita datang awal ke rumah Allah, datang masjid, tengok-tengok duduk belakang juga. Datang awal dah, tapi cari tiang-tiang belakang masjid. Rugi, tuan-tuan sekalian. Yang mana benda yang sangat ditekankan oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak hadis, Nabi sangat tekankan kelebihan di saf yang pertama ni. Sebab tu imam ni sebelum dia semayang, sunat dia memastikan keadaan makmum tadi dalam saf. Yang mana sunat ni ada 3. Sebelum masa semayang, sebelum semayang, lepas semayang, dia ada 3 benda sunat. Sebelum semayang, di antara benda sunat nyembang lah, azan tu, Tok Bilal pun azan, itu benda sunat, dia syiar. Mana sebelum kita panggil apa, semayang, disunatkan kita azan dulu, dan yang kemudian sunat kita iqamah dulu. Dan sunat sebelum semayang ini, iaitulah kita pastikan saf ini sama. Menyamakan saf ni penting, tuan-tuan sekalian. Kerana apa? Kerana dia satu kesempurnaan semayang, kamalus salah. Bagi sempurnanya semayang kita ni, iaitulah dengan cara saf kita ni teratur. Maknanya pastikan tumit kita sama. Walaupun tak boleh rapat pada hari ni, tapi yang penting dah ada garisan tu, tuan-tuan sekalian, pastikan samakan tumit-tumit kita. Dan pastikan jangan ada kosong di ruang hadapan ni. Kalau di Pakistan, tuan-tuan sekalian, imam dia cek sampai ke belakang. Ini kalau buat tok imam masjid ni buat, takut macam mana pelik ni. Susah pula. Cukuplah imam tu mengisyaratkan dengan bagi tahu, penuhkan saf di hadapan. Nabi pun sebut banyak dalam hadis, sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salah. Samakan saf kamu, luruskan saf, betulkan saf, sawu wa'tadilu. Ini cara dia, tuan-tuan sekalian. Supaya apa? Makmum tadi yang lupa tadi, dia pun betulkan saf. Tengok saf kosong,
masuk di saf yang di hadapan. Jangan pula tuan-tuan sekalian kita mana biarlah pergi ke orang lain kan. Masalah kita ni satu salah tuan-tuan sekalian. Kita kadang-kadang kita ni al-isar dia panggil. Al-isar ni apa? Al-isar ni kita mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Sifat yang bagus sebenarnya. Sampai disebut dalam Al-Quranul Karim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara ciri orang-orang Ansar itu, mereka ni mengutamakan diri mereka. Mereka ni mengutamakan orang lain, orang muhajirin daripada diri mereka. Ini isar. Sebab tu isar ni tuan-tuan sekalian, mengutamakan orang lain ni satu benda yang sangat hebat dalam ukhuwah Islamiah. Yang mana mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Yang ni banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya isar apa dia? Dalam bab makan dan minum, dalam bab memuliakan tetamu. Yang mana satu hari Nabi SAW datang tetamu kepada dia. Lalu tetamu ni datang, yang mana tetamu biasalah tuan-tuan sekalian, kena ada orang yang layan, yang boleh tumpangkan dia dan sebagainya. Mungkin dia musafir. Sebab tu tuan-tuan sekalian, antara yang hebat lah bila mana saya belajar di negara Arab ni, kita lihat dari sudut ikramud duyuf, memuliakan tetamu ni di antara satu benda yang memang kita tak boleh lawan orang Arab. Orang Arab ni bab muliakan tetamu tuan-tuan sekalian nombor satu. Tuan-tuan bayang, walaupun kita ni tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Bila mana saya sampai saya belajar di Syria dulu, bagaimana dia isar pada kita di kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita kata aina tariq ila al-jami'ah, atau aina tariq ila al-masjid, mana jalan nak pergi masjid, atau lau samahat ammu mungkin asal soal, faddal. Kita bertanya, ya ammu, wahai pakcik, mana jalan nak pergi ke masjid ataupun jalan nak pergi jamiah, universiti. Kita orang baru tuan-tuan sekalian, tak tahu jalan lagi, nak ambil bas tak tahu. Dia kata ta'al. Dia yang tengah sibuk tuan-tuan sekalian, dia letak barang dia tunjuk kita jalan sampai kita, tunjuklah mana sampai kita puas hati jalan tu. Allahu Akbar. Ini muliakan tetamu tuan-tuan sekalian. Ramai mana yang boleh buat macam ni? Contoh orang main kat kita, tanya jalan, Masjid Muhtadin mana? Masjid Muhtadin. Sekejap. Saya nak letak ni, apa ni, abang dengan Masjid Muhtadin? Tak apa. Saya tunjuk. Ikut saya. Dah dia nak balik mana? Tak apa. Daripada saya balik saya tunjuk dulu. Ni ikramud duyuf tuan-tuan sekalian. Kalau ada perangai macam ni anak muda kita, memang terbaik boleh buat menantu tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Dia muliakan tetamu tu. Dia ada kerja lain, tapi dia sanggup utamakan orang yang mari tadi nak cari tempat, tolong tunjuk sampai tempat dia. Ini al-isar. Penuh kita sampai apa kita panggil, datang ke masjid. Bila sampai di masjid tuan-tuan sekalian, semayanglah. Bila semayang ni macam biasa, kalau orang musafir dia semayang jamak kan. Tapi kalau nak musafir ni semayang macam biasalah. Lepas semayang tuan-tuan sekalian, Puak Cik tengok kita. Dia tengok kita semayang musafir, semayang jamak lah. Dia panggil, ta'al, mari mana ni? Kita kata mari daripada ni lah bandar ni, mari jalan jumpa ziarah kawan-kawan. Dia kata kalau macam tu tengah hari ni free tak? Dia kata berapa Puak Cik? Dia mari makan rumah kita. Allahu Akbar. Ajak mari makan tuan-tuan sekalian. Kita kata pelik sungguh pakcik ni. Dia pun tahu mana kita musafir lah. Tak ada tengok, tak ada kelih orang ni. Sekali dia mari, dia tegur kita tuan-tuan sekalian, dia ajak makan nasi rumah dia. Kerana apa? Al-isar tu tuan-tuan sekalian.
Bagaimana dia cakna pada orang, utamakan orang, yang mana ikram tadi, memuliakan tetamu. Bila tengok orang yang tak dikenali, walaupun dia tak kenal, tapi ukhuwah fillah ini ada, jadi dia ajak kita untuk makan rumah dia. Mungkin dia tahu kita penat musafir tadi kan, tak ada nak singgah mana-mana makan, ajak makan rumah kita. Yang ni tuan-tuan sekalian, tak ramai yang boleh buat. Tengok orang musafir mari kita contoh, dia mari makan mana? Tuan-tuan. Ni jarang-jarang boleh buat tuan-tuan. Saya nak cerita tadi yang isar ni. Tadi ikramud duyuf. Jadi para sahabat Nabi tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi ada tetamu, mereka kata, ya Rasulullah, biar saya yang jaga tetamu ini. Maka saya kata, okey, fine. Lalu tuan-tuan sekalian, bila balik di rumah dia, dia orang susah. Dia orang susah. Bukan semua orang kaya. Tetamu tuan-tuan sekalian dalam keadaan kelaparan, memanglah nak makan. Dan yang mana dalam keadaan yang sama, rumah dia pun tak ada makanan lah mana. Yang ada tu hanya mencukupi anak-anak dan dia doang, suami isteri. Tapi nak cerita bagaimana isar tadi, mengutamakan orang lain daripada diri dia, muliakan tetamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sekalian, dia bagi tahu pada isteri dia, jangan bimbanglah, tak apalah, ni tetamu Rasulullah ni, makan nanti awak tolong padam pelita. Tolong padam pelita ni, pasal jangan bagi tetamu nampak kita ni tak makan. Biar tetamu yang makan sampai dia kenyang. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, berita ni sampai pada Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala turunkan ayat tadi, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini isar tuan-tuan sekalian. Yang mana dalam peperangan Yarmuk pun ada, ketika mana para sahabat ni nyawa-nyawa ikan, nak mati dah ni. Lalu di kalangan mereka ni ada yang kehausan, minta air. Tolong bagi air sikit, dahaga. Nak minum air sikit, dah zot dah ni, minum air. Lalu bila mana air sampai tuan-tuan sekalian, tengok sahabat di sebelah nak air juga, dia kata bagi sahabat sebelah. Kawan ni pun pergilah bagi sahabat sebelah. Sahabat tadi kata tengok sebelah tu, dia nak air juga, bagi kat dia. Tuan-tuan sekalian, nak mati dah ni. Nak mati dah, tapi mereka ni masih lagi isar, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kalau ikutkan, akulah minum dulu. Ni kalau ikutkan, dahaga kan. Tapi isarnya para sahabat tadi, utamakan orang lain, sampailah kawan nak bagi air tadi, patah balik orang pertama. Bila pergi hak ketiga, tengok lagi pergi, meninggal dah. Pergi hak pertama, meninggal juga. Pergi kedua, meninggal. Tiga-tiga mati syahid, tak sempat minum air tuan-tuan sekalian. Ini isar para sahabat. Dan pernah diceritakan dalam satu cerita riwayat, yang mana Ibnu Umar satu hari dia nak bagi makan, nak bagi hadiah kepala kambing. Kepala kambing. Nak bagi pada orang miskin, satu keluarga ni, biar dia boleh makan kepala kambing. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana keluarga yang pertama ni dia dapat kepala kambing. Tuan-tuan sekalian, kepala kambing ni bukan semua orang boleh makan kan, kira kita lah. Tapi Arab ni suka tuan-tuan sekalian, kepala kambing. Pasal dia ada, kepala ni antara benda istimewa lah kita kata. Bila mana nak makan tuan sekalian, teringat, keluarga sebelah ni susah juga, kita bagilah kepala ni pada dia. Dapat keluarga sebelah tuan-tuan sekalian, keluarga sebelah kata apa? Keluarga ketiga, keluarga sebelah ni susah juga. Tuan-tuan sekalian, sampailah 7 buah rumah kepala kambing duk musim tuan-tuan sekalian. Sampailah kepala kambing tadi dapat kepada rumah yang pertama. Tuan kata, tadi aku beri dah kepala kambing, sampai pula ke dia. Ini tuan-tuan sekalian, al-ithar. Yang mana mereka ni utamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka sanggup berkorban nyawa. Ini para sahabat-sahabat Nabi. Akan tetapi tuan-tuan sekalian, ada satu kaedah dalam apa kita panggil kaedah yang disebut oleh hikam Athaillah.
Dia mengatakan al-ithar fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Al-ithar fil qurbi makruh wa fi ghairiha mahbub. Tuan-tuan hafal lah kalau boleh. Pendek je. Ithar ni pada fil qurbi makruh, pada benda-benda yang ketaatan kepada Allah Ta'ala hukumnya makruh. Wa fi ghairiha mahbub, selain daripada ketaatan ini hukum dia sangat-sangat dituntut, tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita yang sah pertama tadi tu, yang mana bila mana kita duduk belakang, contohnya kita nampak kosong, sah pertama dia tak ada isar sini, tuan-tuan sekalian. Entah syekh nak boleh tolong, nampak macam isar dah tu kan, utama kau kan, tapi tak kena sini, tuan-tuan sekalian. Kita nak isar. Al-ithar fil qurbi makruh. Isar pada tempat-tempat yang ketaatan pada Allah Ta'ala ni hukum dia makruh. Kita kena pergi terus kan? Tapi kadang-kadang biasalah orang kita ni dia adat dia, tapi masalahnya main tolak-tolak lama sangat kan? Tolak pacar entah masalah nak sembahyang lagi kan? Contohlah, tuan-tuan sekalian. Jadi jangan kita isar tempat macam ni. Taklah sampai haram, tapi utamakan diri kita. Pasal apa? Nak dapat ijlal kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun suruh kita rebut saf yang pertama. Sampai Nabi mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi. Nabi SAW bila mana Nabi tengok sahabat dia ke belakang, maka Nabi kata taqaddamu, majulah ke hadapan, mari ke depan. Nabi kata fa'tammu bi, penuhkan saf bersama-sama dengan aku. Nabi suruh penuhkan saf bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum, kemudian orang yang hendaklah orang yang datang selepas daripada kalian menyempurnakan saf yang seterusnya. Jadi pastikan penuh dulu depan ni, baru kita start saf yang kedua. Jangan mari-mari saf kedua dah. Saf pertama dah penuh lagi, tuan-tuan sekalian. Penuhkan saf pertama dulu, barulah saf yang kedua, barulah saf yang ketiga, saf yang keempat, saf yang kelima. Dan saf yang kedua mestilah di belakang imam. Jangan mula hujung kanan kiri. Dia akan jadi tak betul, tuan-tuan sekalian. Mesti mula di tengah imam, di belakang imam, kemudian penuhkanlah kanan kiri, tak ada masalah. Tapi kita ni start pada hujung, pada dinding dulu kan? Ada mana pada dinding dulu ni? Patut start tengah dulu, tuan-tuan sekalian. Dan ada depan kosong, penuhkan saf dulu di hadapan ini. Barulah sempurna, cantiknya saf-saf yang lain, yang seterusnya. Kalau depan pun dah songsang, tuan-tuan sekalian, belakang saya cerita lah. Situ sikit. Inilah yang mencacat celakan semayang. Sebab tu Nabi kata Nabi kata apa? La tukhalifu fatakhtalifu qulubakum. Nabi kata, jangan kamu bersalah ni dalam saf ni. Kenapa dia boleh bercanggah dalam hati-hati kamu? Ni dia. Dalam saf sembahyang pun boleh tengok dah hati-hati orang beriman ini. Kalau hebat saf mereka, tuan-tuan sekalian, hebatlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kata kemudian, orang yang datang selepas daripada kalian, sempurnakan saf yang seterusnya. La yazalu qaumun yata'akharun, sesungguhnya tidak seorang tu sengaja melambat-lambatkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala sendiri akan melambatkan, meninggalkan mereka. Ini dia. Jadi yang datang lambat tu, itulah kita panggil apa? Apa yang dia dapat lah. Jadi rugilah orang yang datang awal ni, diduduk saf yang belakang, tuan-tuan sekalian. Dan Nabi SAW bagi tahu kepada kita dalam bab saf ini, lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffil awal summa lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu. Nabi mengatakan, sekiranya manusia ni tahu apa yang ada kelebihan dan keutamaan dalam azan dan saf yang pertama,
Azan ni memang tahu dah kelebihan ni sangat hebat Tok Bilal ni. Sebab tu orang nak berebut jadi Tok Bilal. Tekuk dia panjang di mahsyar. Tuan-tuan sekalian. Dan saf yang pertama Nabi kata, kalau sekiranya manusia tahu kelebihan saf yang pertama ini, Nabi kata apa? Lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan ayyastahamu, melakukan undian. Nescaya mereka akan melakukan undian untuk mendapatkannya. Siapa mengundi, tuan-tuan sekalian? Dia ngundi-ngundi, ni benda besar ke benda kecil? Benda besar lah pilihan raya. Kena mengundi tak? Kena mengundi. Tak mengundi tak jadi pilihan raya tu. Nak pilih pemimpin, kena mengundi. Mana besar lah tuan-tuan sekalian. Ni sah pertama ni, kalau tahu kelebihan tuan-tuan sekalian, kena mengundi. Yang pernah dulu kita buat kan masa Covid, bagi nombor. Baru masa tu lah baru tahu Allahu Akbar, nikmatnya boleh semayang ni. Lagi-lagi sah pertama boleh nombor kan. Tapi masa tu, lepas tu orang ni kata tak puas hati macam-macam lah. Padahal benda tu teknikal saja. Tapi nak cerita tuan-tuan sekalian, kalau tahu kelebihan saf pertama, kita akan undi sama-sama kita. Kenapa? Kerana saf yang pertama ini, di antaranya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang duduk di saf yang pertama. Yang mana Allah Ta'ala memberi rahmat dan para malaikat beristighfar, memohon ampun untuk orang yang berada di saf yang pertama. Dia dekat dengan imam, dia boleh dengar bacaan imam. Ini saf yang pertama ni sangat banyak kelebihan tuan-tuan sekalian. Jadi bila kita kata tadi, maksudnya tak boleh kita nak isar dalam perkara-perkara yang ibadah ini. Isar-isar ni pada perkara yang selain pada ibadah tuan-tuan sekalian. Kata Imam Nawawi dalam mensyarahkan Sahih Muslim, wa qad nassa ashabana wa ghayruhu min al-ulama'i ala annahu la yu'athar fil qurbi wa innama al-itharul mahmud ma kana fi huzuzin nafsi duna at-ta'at. Qalu fayakrahu an yu'athira ghayrahu bimawdi'ihi min as-saff al-awwal wa kadhalika nadha'iruhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, para ulama mazhab Syafi'i, dan selain mereka telah menyatakan bahawa tidak boleh mengutamakan orang lain isar dalam perkara berkaitan ibadah. Dalam bab ibadah tak ada isar. Adapun isar yang terpuji, maka fi huzuzin nafsi, apa yang keinginan hati yang bukan perbuatan ketaatan. Mereka menyebutkannya dimakruhkan untuk mengutamakan orang lain di tempatnya di saf pertama. Jadi ni dalam Imam Nawawi sebut sendiri tuan-tuan sekalian. Yang mana isar ini dalam bab lain tak apa, cuma dalam bab ketaatan jangan kita isar. Contoh yang lain lah saya bagi selain daripada semayang ataupun saf pertama. Dalam bab air, yang mana dalam bab air tuan-tuan sekalian, contohnya masuk waktu semayang dah, dan ketika itu tidak ada air, melainkan air hak kita dia ada, contohnya. Ketika itu tak boleh kita isar juga, padanya makruh kita isar. Tapi boleh jadi haram kalau kita isar tadi pada waktu dah habis waktu dah, contohnya. Mana contoh awal waktu makruh lagi, tapi kalau habis-habis waktu nak masuk waktu lain dah, kita isar juga. Air tu hak kita je ada juga. Syekh, fadhal Syekh, fadhal. Ambil. Punya isar kita tak sembahyang lagi masalahnya. Ni. Haram hukumnya tuan-tuan sekalian. Ya, baik. Batu isar kena tengok tempat juga. Dalam bab tutup aurat bersama, yang mana ketika itu kita bertutup aurat, kita bagi orang lain tutup aurat untuk sembahyang. Kena utamakan kita dulu, lepas tu barulah kita bagi orang lain. Begitu juga dalam bab apa lagi? Dalam bab apa, menuntut ilmu. Sebagai contoh, kita duduk, masa zaman dulu diduduk rapat-rapat dengan totok guru dia. Jadi tak boleh kita nak isar. Contoh kita bangun, kita tengok, seni. Kita bangun, kita pergi pada seni. Duduklah situ. Seni tak seni ke pun,
tu tempatmu dah. Mu mari awak, tu tempatmu. Tak boleh nak bagi orang lain. Ini tuan-tuan sekalian, dia bukan isar situ tu. Ni dia. Kenapa kelebihan duduk di majlis ilmu ni, dia ada kelebihan-kelebihan daripada depan sampailah ke belakang juga. Ni. Jadi ada benda-benda yang boleh kita isar, ada benda-benda yang tak boleh kita isar, tuan-tuan sekalian. Baik, itulah di antara 3 benda lah nak pesan pada malam ni. Yang pertama tadi iaitulah tentang yang pertama apa? I'tikaf. Kita i'tikaf dalam masjid sampailah kita keluar tadi. Yang kedua, jangan lupa kita semayang tahiyatul masjid ketika mana kita masuk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga iaitulah al-ithar. Yang mana yang ketiga sah. Yang pertama, kita kena rebut peluang tadi. Kenapa sangat banyak kelebihan. Dan yang mana jangan isarah dalam bab sah pertama ni. Isar bab lain tak apa, bab makan, bab minum, itu tak apa. Contoh kita ada makanan kan, tengok kawan kita mari tak ada makanan, kita bagi makanan kita, itu isar, tak apa. Dalam bab makan minum, bab yang lain tak apa, tak ada masalah. Tapi dalam bab ketaatan mestilah kita utamakan diri kita, tuan-tuan sekalian. Baik, jadi lebih kurang masa yang ada ni, tuan-tuan sekalian, nak baca pun baru mukadimah tu, nak masuk ni tak ada lagi ni kan, nak baca pun takut tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, akhir sekali, sebelum masuk waktu isyak ini, tuan-tuan sekalian, satu ayat saja kalau sempat pada malam ni insya-Allah. Dalam surah Yasin Allah Taala mengatakan, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Yang mana pada hari di padang mahsyar nanti akan dikatakan kepada orang-orang yang berada di padang mahsyar, manusia-manusia ini, iaitulah berpisahlah kamu pada hari ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah kamu pada hari ini. Yang mana ayat ini dikatakan kepada orang-orang yang kafir. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari ini wahai orang-orang yang kafir, orang-orang yang buat dosa pada Allah Ta'ala, kamu kena berpisah pada hari ini. Berpisah macam mana? Berpisah daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua manusia, tuan-tuan sekalian, sama ada mukmin, sama ada kafir, kita semua ni akan dibangkitkan dan dihimpunkan di padang mahsyar, bersama-sama dengan rasul-rasul masing-masing. Lalu dikatakan kepada mereka ini, orang kafir, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, pada hari ini berpisahlah kamu daripada orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, orang-orang yang buat amalan yang soleh. Kamu kena pisah. Atas dunia ni diboleh lagi duduk dengan kita. Orang kafir, orang tak beriman ni boleh duduk lagi dengan kita. Dalam dunia, atas dunia. Di akhirat, di padang mahsyar, tuan-tuan sekalian, tak ada dah. Dia akan berpisah daripada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Ibnu Abi Hatim mengatakan bahawa Rawaib al-Jarrah radhiyallahu anhu mengatakan, idza kana yaumul qiyamah nada munadin an mayyizul muslimin minal mujrimin illa sahibul ahwa. Pada hari kiamat nanti menyerulah si penyeru. Maknanya ada orang yang akan memanggil. Dia kata apa? Pisahlah orang-orang Islam dari orang-orang yang kafir. Pisah belaka. Orang kafir, orang kafir. Orang Islam, orang Islam. Melainkan orang yang mengikut hawa nafsu. Kerana mereka ni akan bersama dengan orang-orang yang kafir. Batulah hawa nafsu ni bahaya, tuan-tuan sekalian. Jangan kita ikut hawa nafsu kita ni. Jangan jadikan hawa nafsu ni sebagai Tuhan kita. Ini yang bahaya pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Yang mana hawa nafsu, syaitan, semua ni musuh kita belaka ni. Musuh dalaman kita. Musuh luaran tu banyak, Yahudi, munafikin, golongan-golongan macam-macam lah. Tapi musuh dalaman kita ni syaitan, antaranya nafsu kita lah. Tuan-tuan tengok berita semalam, berita berlaku hari inilah keluarnya.
anak membunuh mak dia. Penggal. Anak memenggal leher mak dia, tuan-tuan sekalian. Nak jadi apa masyarakat kita pada hari ni? Anak memenggal mak. Ni berita apa ni? Cerita apa ni, tuan-tuan sekalian? Anak ni boleh penggal kepala anak mak dia, tuan-tuan sekalian. Sebelum tu tak saya cerita, banyak dah cerita saya cerita kes bunuh ni. Ni yang terbaru kita ambil. Kerana apa? Kerana benda-benda yang merosakkan ini. Faktor dadahnya, faktor pil kuda dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, ini benda-benda yang bahaya. Hawa nafsu, syaitan. Benda-benda yang boleh merosakkan anak-anak muda kita pada hari ini. Betullah tuan-tuan sekalian, kena jaga. Jangan ikut hawa nafsu. Nampak sikit orang, yelah benda-benda gini orang jual kan, nak teh. Pil kuda berapa? Pil kuda. Berapa dadah? Dia anak muda ni nak cuba. Tapi kita bimbang tuan-tuan sekalian, yelah kita bimbang kenapa? Anak-anak kita bukan anak-anak orang lain, anak kita pun kita bimbang terjebak dengan benda-benda macam ni. Ayah dia bukan main, orang mari masjid, orang mari surau, semayang bang, tuan-tuan sekalian. Tapi anak makan pil kuda. Wal-iyazubillah. Ini yang mak ayah sangat bimbang ni. Sangat bimbang. Yang mana dalam masyarakat kita pada hari ini, tuan-tuan sekalian, kalau ada satu keluarga anak macam ni, memang bimbang keluarga tadi. Sudah cerita dah. Bimbang. Pasal apa? Allah Ridwana ni bimbang. Pasal benda macam ni, ketagih. Bila kita sekak, dia ketagih. Ni dia. Bila ketagih, tuan-tuan sekalian, sekak. Ni bimbang ni. Sebab tu kena jaga ni, tuan-tuan sekalian. Peliharalah anak-anak muda kita, anak-anak kita ni dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ini tanggungjawab kita bersama. Bukan senang benda macam ni, tuan-tuan sekalian. Kena tengok mana-mana. Sebab tu kita dengan anak muda ni, kita kena dekatkan dengan masjid ni. Supaya mereka ni ada timbul perasaan, ada timbul cara mereka ni, yang mana anak muda ni dia memang gitu. Dia sifat dia suka enjoy, suka seronok. Jadi tugas kita lah yang ada pada hari ni untuk dekatkan anak-anak muda ni dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Carilah media macam mana-mana pun sekalian, tuan-tuan sekalian. Tapi kita pada yang kita kesalnya tak memainkan peranan lah. Sepatutnya masjid memainkan peranan tarik orang muda. Tapi kita pula yang makin menjauhkan anak muda ni datang ke masjid. Cuba kita main peranan, buat satu benda-benda yang boleh menyebabkan mereka datang ke rumah Allah, tuan-tuan sekalian. Besar pahala tu. Dan kita kena ingat yang mana mereka ni lah generasi yang akan datang. Generasi yang ada sekarang ni, tuan-tuan sekalian, akan mati belaka ni. Tok Imam, Tok Bilal ni akan mati belaka ni. Generasi yang akan datang, anak-anak muda lah yang akan datang memimpin, jadi imam, jadi Bilal, boleh memimpin bacaan tahlil dan sebagainya, arwah dan sebagainya, boleh semayang jenazahnya. Tapi kalau kita tak fikir benda ni, bimbang tuan-tuan sekalian, akan datang memang yang Nabi sebut tu akan berlaku lah. Akan sampai tahap imam pun tak ada, akan sampai tahap Bilal semua tak ada lah. Islam ni hanya tinggal nama, Nabi kata. Tak ada orang yang nak belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan akhir sekali yang tinggal hanyalah orang-orang yang jahat, yang mana mereka ni orang yang paling jahat ketika itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang hak paling jahat lah. Manusia yang paling jahat ni manusia yang hidup di akhir zaman tu. Pasal apa? Tidak ada dah Islam, Quran tak ada, apa tak ada, orang nak tegur pun tak ada. Ni manusia pada tu, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam ayat ni bagi tahu kepada kita bagaimana hari kiamat nanti akan diasingkan orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Bahkan kata Qatadah, ayat ini bermaksud uzilu an kulli khairin. Pada hari kiamat nanti orang-orang mujrim itu disingkirkan dari setiap kebaikan. Orang yang beriman itu, orang yang mujrim itu, mujrim orang yang buat jenayah, disingkirkan dari setiap kebaikan. Dan yang terakhir kata Ad-Dhahak mengatakan orang-orang kafir itu akan berpisah.
Orang beriman, orang kafir ni berpisah dah. Orang kafir ni akan berpisah pula. Yang mana mereka ni akan dibahagikan masing-masing mengikut kumpulan masing-masing. Yang Nasrani, Nasrani, Yahudi, Yahudi, Majusi, Majusi. Hak sembah berhala, sembah berhala. Hak Sabi'in, Sabi'in. Akan diasingkan pula, tuan-tuan sekalian. Bayangkanlah. Sebab tu kita ni, tuan-tuan sekalian, kita mintalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala tidak mengasingkan kita, dan biarlah kita ni bersama dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang bertakwa, orang yang beramal soleh. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, inilah yang kita nak pada hari ini, bersama-sama dengan orang-orang yang mengingatkan kita, membawa kita kepada kebaikan. Jadi apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah dan yang kurang datang daripada yang bersedia. Qulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarat salat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.